Mencapai impian, berani menuju masa depan. Koleksi tangga kebahagiaan Veraci. Eksklusif di Kedai Emas Ming Seng. Berita jam 8 malam. Ekonomi Singapura alami kemelesiatan teknikal menguncup lebih 41% dalam suku kedua. Singapura dan Malaysia akan sambung semula perjalanan rentas sempadan 10 Ogos ini. Calon Parti Kemajuan Singapura PSP Hazel Phua dan Leong Mun Wai akan isi 2 kerusi NCMP. Salam sejahtera. Singapura memasuki apa yang disifatkan sebagai kemelesiatan teknikal selepas ekonomi negara menguncup 41.2% dalam suku kedua tahun ini berbanding suku sebelumnya. Ini menandakan kemerosotan buat dua suku berturut-turut. Pertumbuhan diheret oleh permintaan luar yang lemah serta langkah-langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Pihak berkuasa sebelum ini menjangkakan hasil dalam negeri kasar GDP negara menguncup antara 4 dengan 7% tahun ini. Sekatan COVID-19 serta penutupan tempat kerja buat beberapa bulan menjejas beberapa sektor, termasuk runcit dan pelancongan dengan sektor binaan paling teruk terjejas. Ia menguncup 54.7% dari tahun ke tahun selepas kemerosotan 1.1% dalam suku pertama tahun ini. Dari segi perbandingan suku ke suku pula, ia menjunam 95.6%. Menurut Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI, ia disebabkan oleh langkah menghentikan hampir semua kerja binaan serta sekatan perjalanan di dalam dormitori pekerja asing. Sektor perkhidmatan pula merosot 13.6% berbanding setahun lalu dan dari segi perbandingan suku ke suku, ia jatuh 37.7%. Sekatan perjalanan dalam negeri dan global menjejas teruk sektor-sektor yang berkaitan dengan pelancongan. Sementara sektor khidmat domestik seperti khidmat makanan, runcit dan perniagaan juga banyak terjejas. Satu-satunya sektor yang mencatat pertumbuhan adalah sektor pengilangan yang berkembang 2.5% dari tahun ke tahun. MTI menyatakan ini disebabkan oleh permintaan yang meningkat dalam kelompok pengilangan bioperubatan dalam suku kedua. Mengulas perangkaan terbaru mengenai pertumbuhan GDP suku kedua, Menteri Perdagangan dan Perusahaan Chan Chun Sing berkata perjalanan ke arah pemulihan ekonomi dalam bulan-bulan mendatang akan menjadi mencabar, perlahan dan tidak lancar. Encik Chan berkata permintaan luar terus lemah sedang negara-negara cuba membendung penularan jangkitan COVID-19 dengan mengenakan semula perintah berkurung. Tambah beliau, seberapa pantas ekonomi domestik negara dapat pulih bergantung kepada bagaimana Singapura menangani situasi kesihatan awamnya dan sama ada jangkitan masyarakat boleh dikekalkan pada jumlah yang rendah. Singapura dan Malaysia akan menyambung semula perjalanan rentas sempadan pada 10 Ogos ini bagi sebilangan penduduk dan pelawat perniagaan. Menteri Luar Dr. Vivian Balakrishnan dan rakan sejawatannya dari Malaysia, Hishamuddin Hussein, bersetuju untuk melaksanakan dua skim untuk memudahkan rancangan itu. Skim laluan hijau dua hala akan membolehkan penduduk Singapura dan Malaysia melakukan perjalanan jangka pendek bagi urusan perniagaan dan urusan-urusan rasmi antara kedua-dua negara. Satu lagi skim iaitu aturan perjalanan berkala membolehkan rakyat Singapura dan warga Malaysia yang memegang pas imigresen jangka panjang untuk melakukan perjalanan bagi urusan perniagaan atau pekerjaan di Singapura atau Malaysia.
Mereka boleh pulang ke negara asal masing-masing selepas 3 bulan bagi cuti jangka pendek dan kemudian memasuki semula negara tempat mereka bekerja. Mereka yang layak bagi kedua-dua skim bagaimanapun perlu mematuhi langkah-langkah kesihatan awam untuk membendung penularan COVID-19 yang dipersetujui bersama. Maklumat lanjut mengenai syarat-syarat protokol kesihatan dan proses permohonan akan diterbitkan dalam masa 10 hari sebelum 10 Ogos. Dr. Balakrishnan berkata dengan beberapa tahap pergerakan rentas sempadan disambung semula, keselamatan rakyat Singapura dan Malaysia perlu dijaga. Beliau menambah Singapura masih berusaha dengan Malaysia untuk membangun skim-skim lain bagi perjalanan rentas sempadan. Ini termasuk saranan perjalanan harian untuk tujuan kerja. Calon Parti Kemajuan Singapura PSP, Hazel Phua dan Leong Moon Wai akan mengisi 2 kerusi anggota Parlimen tanpa kawasan undi NCMP. Ini walaupun PSP pada awalnya menyuarakan keprihatinan terhadap skim itu. Perkara ini diumumkan dalam satu sidang media di Ibu Pejabat PSP. Cik Phua dan Encik Leong menganggotai pasukan PSP yang bertanding di JRC West Coast bersama Ketua Parti Dr. Tan Cheng Bock. Mereka meraih lebih 48% undi iaitu pembangkang yang kalah terbaik semasa pilihan raya umum lalu. Dr. Tan berkata, walaupun kesemua calon pasukannya layak menyertai Parlimen, PSP bersama jawatan kuasa eksekutif yang memutuskan bahawa Cik Phua dan Encik Leong paling sesuai bagi peranan NCMP dan menambah mereka menunjukkan prestasi terbaik semasa tempoh berkempen dan mempunyai kemahiran linguistik yang diperlukan di Parlimen bagi membentangkan isu-isu dengan cara yang jelas. Kepimpinan Pergerakan Buruh memberikan sokongan sebulat suara kepada Encik Ng Chee Meng selaku Setiausaha Agung NTUC. Ia menekankan bahawa peranan selaku Setiausaha Agung NTUC tidak ada kaitan dengan pelantikan politik. Presiden NTUC Mary Liu berkata Encik Ng memperkenalkan banyak inisiatif sepanjang 2 tahun lalu dan usaha baik itu harus diteruskan di tengah-tengah masa yang mencabar ini. Ini termasuk menyediakan bantuan tepat pada masanya kepada para pekerja yang berisiko menerusi Majlis Keselamatan Kerja NTUC. Sejak itu ia berjaya memadankan sekitar 12,000 pekerja kepada kerja baru di tengah-tengah pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan kepada media, Cik Liu menjelaskan sejak 4 dekad lalu, Setiausaha Agung NTUC juga merupakan anggota Kabinet. Ini berdasarkan permintaan Jawatan Kuasa Pusat NTUC yang mempunyai seorang Menteri Kabinet selaku Ketua NTUC. Tetapi, peranan Setiausaha Agung NTUC sebenarnya tiada kaitan dengan pelantikan politik dan dipilih oleh para delegasi kesatuan 4 tahun sekali di sidang delegasi kebangsaan NTUC. Kali terakhir sidang itu diadakan adalah pada Oktober tahun lalu dan penggal tersebut akan berakhir pada tahun 2023. Lagi 347 kes jangkitan baru COVID-19 dilaporkan di sini, jumlah tertinggi dalam masa sebulan. Juga sebuah kemudahan pengasingan bagi pesakit dan suspek COVID-19 di SGH dibuka esok. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising.